dan sebutkan kepada mereka banyaknya kelebihan dan tingginya kedudukan para alim ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi, Allah, para malaikat sesungguhnya, dan ahli langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sehingga semut yang berada di dalam lubangnya, yusalluna ala muallimin nasi al khaira, mereka akan berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia ini dengan kebaikan. Nah, hatta namlata fi juhriha, sehingga semut dalam lubang pun akan doakan. Kenapa Nabi sebutkan semut? Karena semut adalah binatang yang kita nampak yang paling kecil, yang kita nampak. Maksudnya ada yang kecil lagi, virus apa semua tu kecil lagi daripada tu. Nah, mikro yang kecil-kecil itu, yang tu lebih kecil lagi. Tapi semut antara yang kita nampak depan mata kita, antara makhluk yang kecil yang istimewa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun turut mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Jadi ini mansab azim jasim. Ini adalah kedudukan yang besar, kedudukan yang mulia yang tidak ada pada suatu yang lain. Maka bila mana diterangkan begitu, disebutkan kepada para murid bahawa perlu ikhlas. Dan ikhlas benda yang susah. Nah, sebab tu alim ataupun guru ketika mana melihat muridnya tadi tidak ikhlas. Dan tidak ikhlas ni dia ada amarah, dia ada alamah, tanda-tanda tidak ikhlas tu. Nampak suka zuhur, suka nak ke depan, ataupun suka nak menonjolkan dirinya bukan waktunya. Itu kadang-kadang juga antara tanda-tanda tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu baru sedikit tapi dah mula nak zuhur pada waktu tersebut. Jadi guru perlu memberikan perhatian dan tanbih atau peringatan kepada murid ini, jangan begini, belum sampai lagi waktunya. Nah, atau antara kesilapan juga di kalangan kita, seronok kalau tengok anak-anak muda yang tidak belajar dengan para guru disuruh untuk berada di hadapan, sedang dia belum sampai lagi waktunya. Patutnya boleh tuntut ilmu lagi pada waktu tersebut. Umur 20 dah berceramah merata. Sepatutnya boleh tambah 10 tahun, belah tahun lagi untuk dia mengaji. Kalaulah umur dia 30-an pada waktu tersebut, daripada umur 20 tu mengaji sungguh-sungguh sampai cukup umurnya 30, 10 tahun ataupun berapa belah tahun mengaji pula selepas tu. Lepas tu mengajar, insya-Allah lagi elok daripada umur 20 tu dah dibagi mic dah pada waktu tersebut, dipanggil merata dah. Akhirnya keluar jadual. Nah, 1 hari bulan 10 di mana? 2 hari bulan 10 di mana? Sampai 30 hari bulan 10. Nah, penuh jadual. Semuanya kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah asar, kuliah selepas isyak, kuliah sebelum tidur. Weh, semua ada. Sehari sampai 5-6 kuliah. Baik, bila yang mengaji kitab ni, mengaji kitab ni. Ada hari pergi mengaji? Tak, tiap-tiap hari menyampaikan ilmu. Tak ada hari yang dia pergi nak mengaji, menuntut ilmu pula dengan orang yang lebih daripada dia. Tak. Yang dipenuhkan jadual dia pada waktu tersebut. Sedang umur tadi, umur untuk belajar. Umur untuk duduk dengan para guru. Umur untuk dididik pada waktu tersebut. Nah, jadi ini yang sepatutnya diberikan perhatian oleh orang kita pada waktu sekarang. Jangan seronok dengan orang pandai bercakap saja. Akhirnya mubtada' khabar pun tak kenal. Mubtada' khabar tak kenal. Tapi nak baca kitab hadis, baca kitab tafsir, akhirnya dia akan pergi ke mana? Dia akan kona baring. Dia akan kona baring, dia akan syarah ikut suka dia. Dan bila dah makin umur dia makin meningkat, kalau dah 10 tahun dia dah berceramah, umur dia waktu tu dah 30, dia akan kata dia senior pada waktu tu. Saya dah lama dalam dakwah. Dia akan kata macam tu. Ada seorang lagi pula daripada umur sama juga dengan dia, umur 30 baru keluar daripada kahfinya, daripada guanya, baru keluar daripada madrasahnya, mengajak pada waktu tersebut. Dan kita akan tengok perbezaan orang yang dah 10 tahun tadi ni dengan orang yang 10 tahun dalam pengajian.
Bila dia keluar dan dia bercakap, beza dengan hak yang 20 tadi mula bercakap dah tanpa mengaji sampai umur dia 30. Tak ada perubahan. Sama saja dia punya ucapan dia. Mengulang balik saja modal yang lama. Mengulang-ulang saja benda yang sama. Dia teruk lagi hujung jadi Wahabi. Itu boleh. Jadi yang pentingnya apa dia? Didikan. Yang pentingnya panduan dengan guru dan sebagainya. Baik. Baik, kalau kita guru melihat murid tadi tidak ikhlas, adakah guru tadi akan menghalang murid tadi daripada belajar? Tidak. Kata Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, guru tidak akan menghalang daripada mengajar muridnya kalau murid tersebut didapati tidak ikhlas ataupun ada tanda-tanda tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu diharapkan, karena itu akan menghasilkan barakah dalam ilmu. Tetapi kalau dengan berkat ilmu, kalau disuruh mengaji lagi, insya-Allah nanti akan datang ikhlas. Itu kata sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami pada mulanya menuntut ilmu bukan kerana Allah, fa aba an yakuna illa lillah, dan Allah tidak berkehendak dengan perkara tersebut melainkan dijadikan kami ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dia pada sini, mula-mula mengaji tidak kerana Allah, tapi disebabkan kerana barakah ilmu, barakah sohbah, barakah berada dengan guru, maka nanti akan penghujungnya kepada Allah. Faham tak? Ada kadang dia datang mengaji sebab apa? Sebab dia kagum dengan guru tu. Dia main nak mengaji tu kerana guru tadi dia kagum. Dia nak duduk dengan guru tersebut, nak mengaji betul-betul. Dia nak jadi macam guru tersebut. Dia tengok guru ni dimuliakan, dihormati, dan dia pun teringin nak jadi macam tu. Teringin nak jadi macam tu. Mula-mula mengaji kerana tu. Tapi kalau dia ikhlas, dia cuba latih diri dia untuk dididik. Lepas tu bila menerima, saya sebut dah semalam, kalau kita dah terima diri kita sebagai murid untuk dididik, jangan berasa hati dengan guru kita. Jangan rasa merajuk bila guru kita marah kita. Tapi ramai di kalangan murid yang ketika dia datang nak dididik, guru dia marah dia ketika dia melakukan kesilapan, dia merajuk pula dengan tok guru dia. Terbalik. Dia pula merajuk. Maksudnya nak kena guru dia pula, nak kena khidmat dengan dia, menjaga hati dia. Faham betul tu? Ini salah. Jadi kalau guru tadi marah, guru tadi garang dengan dia, guru tadi tegur dia dan sebagainya, sabar. Sabar pada waktu tersebut. Sahabat saya Ustaz Dr. Aiman, dia pernah sebut, dia kata Kiai Taifur ni anak murid kepada Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Ini antara murid senior Abuya Said Muhammad, mengaji di Makkah lama. Sampai ada Bi'ru Taifur, telaga Taifur ada di dekat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rusaifah, dekat dengan madrasah Sidi Syekh Abuya Said Muhammad. Ada telaga, yang telaga tadi setelah solat istiqarah, Kiai Taifur tunjukkan telaga di tempat tersebut, kerana dia mimpi jumpa Rasulullah ada dekat tempat tadi. Rasulullah ada dekat tempat yang dia mimpi itu, maka dikorek di situ, keluar ayat. Kawasan tu tak ada ayat. Jadi Abuya suruh anak murid dia ni semayang hajat, dan malam tu semayang hajat. Esoknya malam tu mimpi tengok Rasulullah ada di tempat satu tu, di dalam kawasan madrasah. Dia kata mungkin di situ tempat dia. Pergi korek di situ, keluar ayat. Kawasan tu terkenal tak ada ayat dulu. Sampai telaga tu dinamakan Telaga Taifur katanya. Itu yang cerita yang saya dengar lah. Waktu dia nak balik, dia dah habis lah mengaji dengan Abuya Said Muhammad, nak balik ke Indonesia dah. Abuya pernah marah di depan orang ramai, jerkah di depan orang ramai. Anak murid tua kena jerkah depan orang. Maksudnya jatuh ayat muka dia pada waktu tersebut di depan orang ramai. Tapi apa perasaan dia waktu tersebut? Tak, dia anggap kata ini adalah teguran daripada guru dia, mungkin nak didik diri dia. Walaupun kamu anak murid yang tua pada aku, tapi jangan kamu rasa tinggi diri sebab kamu anak murid aku saja. Jadi dia kata dengan semangat tadi dia balik ke Indonesia dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Tapi cuba kalau kita mengaji lama tengok dengan tok guru tu, dia tengok tok guru jerkah kita depan orang, dia kata amboi, tak ingat dah kita duduk dengan dia lama, jerkah kita depan anak-anak murid baru. Dia duk kira anak murid baru, anak murid lama. Anak murid tetap anak murid. Itu kena ingat. Kamu tua macam mana pun, kamu anak murid. Kamu kena marah dengan guru kamu. Itu guru kamu. Boleh faham? Jadi itu sunnah yang ada dalam pengajian, dalam ilmu macam tu.
Kita nak buat macam mana? Boleh? Jadi sebab tu kalau ikhlas tadi datang, insya-Allah dia tak akan berasa perasaan macam tu kepada guru dia. Kemudian dia akan ajar kepada murid tadi kepentingan ikhlas. Setelah diajar, tetap juga dilihat alamat tadi tidak berubah, masih lagi kekal dalam keadaan yang sedemikian, maka perlu guru tadi mendoakan kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala angkat daripada murid tersebut perasaan yang tidak baik tadi. Moga-moga berkat doa guru tadi akan dijadikan murid tersebut orang yang ikhlas. Jadi guru jangan lupa berdoa pada Allah Ta'ala, sebab kita bukan yang ubah anak murid. Jadi guru punya hubungan dengan Allah lebih lagi sepatutnya. Kalau dia nak anak murid dia jadi yang baik, maka dia pun kena baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Jadi sebab tu kena ambil perhatian tentang perkara tersebut.